Bismillahirrahmanirrahim. Siapa-siapa dia yang masih berada di luar, kita sepatutnya bermula tepat pukul 9. Kalau boleh cepat kita masuk, kita akan mulakan. Sebab majlis kita ni nanti Mak Ngah akan jelaskan proses dia, atau cara dia macam mana. Tapi sebagai pembukaan, kalau diadreskan kepada anak-anak buah ni, Order ucapkan terima kasih lah pada semua adik-beradik, anak-anak cucu-cucu yang dapat meluangkan masa untuk hadir ke majlis kita pada hari ini. Sebenarnya majlis kita ni simple saja. Kita sebenarnya nak fokus pada pengisian, ya. Pengisiannya bermakna kalau kita majlis ni majlis tadarus, kita bacalah dengan betul, dan jangan tergapa-gapa. Jadi kita nak, sebab kita nak memberikan hadiah kepada orang yang telah pergi terdahulu daripada kita, iaitu ketua rumah ini yang dah tak ada, yang sekarang kita huni untuk sementara waktu ni, ya. Jadi kita tidak terlalu mementingkan kepada dia punya form, tapi pada bentuknya, tetapi kita pentingkan pada pengisiannya, ya. Jadi terima kasihlah kepada semua yang dah makna nanti, ya. Jadi itulah sebagai permulaan tu. Sekali lagi terima kasihlah, terima kasih kerana berusaha payah mengambil masa walaupun pada hari ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir pada hari ini, kita bertujuan untuk membaca ayat suci Al-Quran Karim. Jadi telah pun diserahkan kepada saya untuk kita sama-sama apa yang perlu kita buat. Kita sekarang ada 10 kumpulan. Semua dah ada kan? Ya. Wah, anda belum ada? Dah sampai. Saya pun lagi 4 orang pun belum sampai lagi ni. Jadi kalau kumpulan kita ada 10 kumpulan, kalau satu kumpulan tu bercandung memang kita dah bagi 2 kumpulan. Kalau satu kumpulan tu katalah dia ada seorang tasmid, seorang baca, macam kat kanan nanti ada, kat kanan buat 2 kumpulan lah. Jadi kita masing-masing ada kumpulan, kita tolong sambung. Faham, macam biasa kita buat di tempat-tempat lain. Kita akan baca dari awal muka surat hingga juz 30, muka surat 596 sebelum Wadduha. Telah dilaungkan. Jadi macam cucu cicit ni belum pernah dengar dulu Ustaz Hasan tu bacakan. Jadi kita ulang baliklah, kita membaca Al-Quran. Kadang-kadang orang jadi jemu. Kemudian majlis dimulakan dengan doa pembukaan akan dibacakan oleh Laila. Dan sebelum membaca Wadduha, sama-sama kita membaca nazam Al Quran, ya, yang Jawi ni. Ada yang ketua baca, ada yang sambut ramai-ramai. Tutut ada tulis. Dan kemudiannya terusnya kita akan membaca surah Wadduha. Belum nak 1 ayat lagi dia nak habis. Ikut dalam imun dia akan baca Alam Nashrah. Kemudian kumpulan ketiga, kakak long kita dia baca Wati ni, Wati. Itu adalah nanti saya bila sampai pada surah-surah yang pendek ni, saya akan cakap kumpulan pertama. Siapa mesti ingat siapa kumpulan pertama. Bila dah nak sampai Alam Nashrah, kumpulan kedua bersiap sedia. Dia mesti tahu apa kumpulan dia. Kemudian surah Al-Masad kita akan teruskan dengan baca tahtim beramai-ramai sebagaimana lembaran yang diberikan. Dan akhir sekali doa khatam Al-Quran dan terjemahan akan dibacakan oleh kekanda kita Puan Hajah Baginah. Lepas doa khatam kita sama-sama membaca tahlil ringkas akan dipimpin oleh
ketua keluarga lelaki kita Tuan Haji Yunus. Selepas tahlil dan doa, kita beramai-ramai akan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada masuk lalu saya pun dah tak sedap ya. Jadi itulah tadi yang saya sampaikan dan fahamlah semua biasalah kita ikut kita dah mengikuti bacaan apa ni, kita dah mengikuti majlis khatam Al-Quran ini. Okey. Kita mulakan dengan kalamul kadim. Baru kita amal. Muka surah masing-masing dah sampai kita simakkan ya. Muka surat khairati wa khairati ya Rabbi matini bisirri hurufi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa muqlati wa muqlati wa sahil alayya hifzahu summa darsahu bijahin nabi wal ali wa sahabati wa sahabati. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna in syi'ta sahla fasahil umurana umurad dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا
يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة لإذا من نحرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على غيرك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وقد كان في يوسف وعواته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا والأسباط إنما لفي ضلال صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة القبر يلتقط بعض السيئات إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون قال أرسلوا معنا ولو يركع ويلعب إنا له لحافظون قال إن يومي أن تذروني
110 kan. Sudah 12. So rasa baca 13, nombor ni 13. Baca 14 kan. 13 tau. Insyaallah Malasyan Quran baca Fastami'u ya Habiballah Alasyan Quran Kalamullah Wa ansitu Ayuha sami'in kunna muslimin billahi amin wa kaman ya Rasulullah Allah malikan jami'in wa kutub nazilin wa yawmal harin wal qudra min Allah kalamullah fastami'u ya habiballah wa ansitu yarhamnallah wa ansitu sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in wa ala ali kulli ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wadda'a rabbuka wa ma qala.
وجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كلا لئن لم ينته لنصفحا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر. الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمره إلا ليعبدوا الله مخلصين
له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية بسم الله الرحمن الرحيم ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله الله أكبر لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أحلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Lagi dah kabut. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beri peluang pada hari ini dapat berjumpa. Rasanya tak mudah boleh berjumpa, boleh berkumpul, boleh bermesra. Mungkin inilah kali yang akhir saya. Sebab saya paling tua,
saya terasa kesihatan kita makin lama makin berkurangan. Itu melampak jasadnya cukup, tapi hakikatnya memanglah berkurangan. Saya tak ada benda nak nasihat sendiri. Saya sendiri tak cukup dengan nasihat. Cuma yang saya nak cerita, kita ni daripada keturunan orang susah. Tapi anak-anak semua dah senang. Tak nampak susah mak kita. Tok Rahman kita pendiam orangnya. Dia orang seberang. Dia selalu bercakap, kalau dia jumpa dengan satu orang kampung dia tu, dia tak cakap Melayu. Dia cakap bahasa dia tu. Apa tok kita tu dulu? Orang apa? Cucu-cucu tak tahu, tapi long dia dah tahu dia tu bukan orang Melayu. Tapi bukan orang kafir, orang Islam. Dia orang Melayu, tapi orang seberang. Yang kiranya dia datang daripada Pulau Kampar. Orang Kampar. Dia cakap Kampar, dia boleh jumpa dengan anak Pak Jeraman, mak dia, orang kampung Majid. Dia bercerita, cak-cik dia cakap. Kita tak tahu. Tapi dia bercakap, dia tidaklah bersuara besar. Tok Rahman memang tak bercakap suara besar. Konon cerita dia lari daripada Pulau Kampar. Orang dulu suka bergaduh. Sekampung bergaduh. Dia lari balik kemari. Itulah orang-orang saudara-saudaranya mengusik. Lari daripada Pulau Kampar tu. Lari daripada Pulau Kampar kerana ditampar tak melawan. Dia larilah. Dia suka lari, bawa diri. Dia tak suka bergaduh. Tok Dara, isteri dia tu, adalah orang, kalau kita tak salah dia itulah adalah orang, apa ni, orang seberang juga. Adik-beradik Haji Syukur, adik-beradik Tok apa ni, Tok Hasan, adik-beradik daripada Matapura, Banjarmasin. Orang Matapura. Memang orang jual ikan belian. Tapi atuk kita tak pernah cerita dia orang jual ikan belian. Dia tak ada. Tak pernah cerita. Kalau nak cerita Tok Saleh pula, lagi tak bercakap dia. Kita tak tahu Tok Saleh tu siapa, orang mana asalnya. Dan kita tak tahu Tok Ali tu orang mana. Tak tahu. Ini anak yang tua pun tak pernah dengar. Dia tu mana. Yang kita dah tahu tu, orang-orang bercakap. Orang anak kepada Tok kan kita selalu tengok Tok Hasan kaki besar kan. Kita ketawa. Tok Hasan kaki besar selalu datang mamak kan masa kat Jalan Isra. Masa kenduri sini dulu, cucu dia anak Ahmed D.O. keluar. Anak dia Ustaz apa lah? Ustaz Jamal. Orang kuat agama. Cucu dia, dua beradik dia keluar. Sekarang tinggal Ustaz Jamal aja, jabat agama. Rupanya bukan orang lain. Masa dalam cerita tu, masa kerja kahwin tu, dia berbual, saya kenalkan dia. Saya anak Ahmed tadi. Dulu atuk saya Tok Hasan kata dia. Kata saya Tok Hasan adik-beradik Tok Dara. Kami selalu datang sini rumah Pak Seman. Tu Pak saudara saya. Pak Seman tu adik-beradik dengan Tok Hasan. Pak Seman Gambos kata orang. Itulah asal keturunan kita. Jadi dia sama dia ni bercerita yang selalu ngikut pergi rumah dia Kenduri Madio. Dia terpacul cakap dengan Lan. Kita teriak ayah awak tu, Pak Teh kata dia. Ada pula orang kenal bapak kita, tiap Pak Teh. Kita tak tahu. Dan dia tak pernah cakap saudara dia.
Kalau nak tanya dengan long yang tua ni, adik-beradik dia siapa long tak tahu. Tu tanya orang lain, tahu tak adik-beradik abah, ayah. Yang long tahu adik-beradik dia dengan Tok Anu, yang Tok perempuan, Tok Arah, Mak Abah Hassan, Mak Abah Husin. Itu adik-beradik seribu seberapa. Kemudian nak mak kepada Cik Gusok, itu adik-beradik ibu lain dia ambil. Kemudian anak kepada ibu Cubedah, itu satu ibu lain. Tapi Tok Saleh sayang adik-beradik dia. Sayang sungguh. Dia selalu datang bertanya, datang minta tolong. Kalau dia datang Tok dengar je. Tapi bak tak menjawab. Nanti bila Anwar ni pergi rumah dia tengok. Dia bertindak tidak masa tu. Dia kata susah, suami tak ada, tak beri duit apa. Nanti dia pergi tengok apa kekurangan orang tu. Memang dia sayang adik-beradik ni. Cukup sayang. Jadi itu yang kita nak nilaikan kasih sayang adik-beradik. Cuba kita pandang jari kita. Tengok baik-baik. Allah jadikan dah cukup cantik 5. Adakah sama? Kalau sama je 5-5 ni dah jadi pendayung sampan. Naik sampan pakai jari je lah ni. Tapi ada panjang, ada pendek. Inilah kita adik-beradik. Perlukan pertolongan antara satu sama lain dan kasih sayang. Jangan kita tindas menindas. Yang kita dapat tengok yang baik sekali Pak Ngah Talib. Macam mana dia tolong adik-beradik dia. Adik-beradik dia ada susah, ada senang. Adik-beradik mak kita pun ada susah, ada senang. Tapi sentiasa membantu hidup. Tak adalah maknanya melepaskan diri. Sebab datuk-datuk kita orang susah. Kalau Tok Rahman kerja ni pedang. Sekarang tak ada pedang Dulu potong rumput pakai pedang. Cuba tunjuk anak-anak pedang. Pedang panjang. Pedang tu lah yang bukan pedang ni. Itu pedang lain nak bunuh orang. Di pedang rumput. Itu kerja dia memendang rumput di padang. Tok Ali kita tu townboard. Sapu sampah kat bandar. Terbang. Kata dulu townboard. Kita kata apa sekarang? Ton tak tahu nak cakap benda. Majlis sapu sampah. Itu keturunan kita. Bukan keturunan kita orang berada tak. Tapi bila kita ni dah ada kedudukan, pengaruh kita ni dah banyak pengaruh barat, kita dah mula lupa. Kita lupa. Bila kita menyambut hari jadi, apa kita kata? Kita tak ingat mak kita. Kita menyambut hari jadi, kitalah orang yang paling bahagia. Belanja sana, belanja sini. Tapi siapa yang paling susah? Hari kita lahir, hari jadi kita tu, siapa yang bergolek-golek sakit nak keluarkan kita? Mana kita duduk? Menyewa perut mak kita berapa lama? Kalau mak kita tu berapa anak? Berbelas-belas. Tak senang, perut dia kejap besar, kejap kecil, kejap besar, kejap kecil. Depan mata mak long sendiri. Bila dia mengandung, dia akan mabuk. Muka dalam bawah katil, kaki keluar. Dia tak boleh pandang terang. Dia duduk dalam gelap, muka bawah katil. Kita balik sekolah kan, kita lah masak. Kadang apa buat, kadang bak arwah tok lelaki, orang yang paling bertanggungjawab. Sapu rumah bersih-bersih sebelum pergi keluar. Dah basuh pinggan mangkuk, baru pergi beli lauk. Kalau tak sempat masak ke, Long balik, barulah masak. Kak Ngah balik, abang masak. Sebab dia beranak banyak. Sampai dah tua, Long dah berkahwin, dah beranak pun dia masih beranak. Anak yang paling bongsu itulah dia Syam. Syam tu muda daripada Azhar. Menunjukkan dah ada Azhar, baru ada Syam. Jadi tukar kita menyambut hari jadi dengan belon, dengan kuih sedap-sedap. Kita gantikan dengan tahlil. Ubah. Boleh tak? Boleh tak? Kita yang mengubah. Sebab kita ni diterap, dinilai, dididik oleh orang-orang. Kita ni dijajah dulu. Orang menjajah kita, dia tak jajah kita cuma setakat diberi ilmu.
Dia jajah kita daripada segala segi. Makanannya, hapanya, budaya dia, semua diterap pada kita. Jadi kita ni lupa. Dan bila kita nyambut hari jadi, kita tak ingat siapa yang melahirkan kita, bergolek-golek, sakit. Kita tak ingat. Hari jadi mak kita pun tak ingat. Ingat tak hari jadi mak? Kita tak ingat jadi mak kita. Ubah. Hari jadi kita tu, kumpul anak beranak, ingatkan. Hari ni, hari yang paling susah mak atuk melahirkan abah. Melahirkan mak. Berapa lama duduk dalam perut, menyewa perut mak. Inilah dia. Barulah lahir kita. Kalau mak kita tu setiap tahun melahirkan anak. Ada dua adik-beradik kita, seorang awal tahun, seorang akhir tahun. Itu Lias dengan Yunus lah. Seorang satu. Sambung hari jadi. Iyalah. Betapa susahnya dia. 9 bulan baru berhenti, dah mabuk lagi. Dah. Puasa baru nak ganti dah. Dah mabuk tengah mengganti puasa. Syukurlah. Jadi kita ubahlah. Nyambut hari lahir tu, hari yang mak kita paling menderita melahirkan kita. Pegang sana salah. Pernah kan tengok ibu melahirkan anak? Masing-masing kan tengok isteri melahirkan. Tengok susah kan? Susah. Itulah taatnya ibu kita. Bela kita berapa bulan dalam perut, dah tu bela sampai besar. Dengan berapa banyak susah yang ditanggung. Bapak kita dengan susahnya dia, dengan pencarian sikit, tapi syukur alhamdulillah tak pernah itu susah. Tak pernah tak makan. Betul tak? Pernah tak makan? Pernah tak mengemis? Pernah tak meminta? Tak ada. Tak pernah kita minta donate dengan orang. Gaji kecil. Cukup bulan main undi. Nak bayar, beli buku sekolah bayar dulu. Bukan ada buku percuma, tak ada. Cukup tahun duit yang dikumpul, beli buku. Kasut, bulan ni orang ni kasut baru. Bulan ni orang ini ganti kasut. Bukan dapat semua kasut baru. Sekarang satu orang tu 3 pasang awal tahun. Semua dah kasut baru. Susah dulu. Betapa dia membela anak-anak dengan kerenah dan keadaan kita. Sakit, pening, kelakuan kita, semua dia tanggung. Pagi bapak kita dah bangun sembahyang. Anak dia tidur boleh lagi. Dia dah sembahyang, pukul 3 dah bangun. Allah Akbar sembahyang. Berdoa. Bukan main doa. Supaya anak dia senang. Tak nak susah macam dia. Dan dia kalau nak keluar, siap sapu rumah, basuh pinggan semua dulu dah bersih, baru dia keluar. Tinggalkan mak tu balik masak. Mak dah tadi basuh, masak. Dia tak ada tinggal jalannya tu, tak ada. Bapak kita tu macam mana dia memboncang buai, menindurkan kita, bagaimana dia mendukung kita. Bayangkan kalau dapat 3 lelaki sukanya dia, petang-petang beli baju Yankee, baju kuning, seluar hitam, naik basikal. Depan basikal tu ada apa? Kursi. Bawa lah round seorang orang bandang. Melayu. Tengok. Itulah dia. Rumah kita yang pertama. Dan rumah pertama bapa kita, ayah kita ada ialah rumah di depan peluang atau peluang dekat bas tu. Syukur kepada Allah SWT berikan kita ini dapat berjumpa seperti ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini akan berkekalan hingga akan datang. Walaupun yang dah meninggal tu kita doakan setiap kali kita bersemayang, setiap kali itu kita berdoakan kepada seluruh keluarga kita yang telah pergi dan kepada keluarga-keluarga kita yang masih hidup diberikan oleh Allah dalam keadaan kesihatan. Sekian, terima kasih. Kalam ada anything to say? Kalam ada? Terima kasih kakak-kakak orang tu, adik-adik, anak-anak saudara, cucu-cucu yang dapat hadir hari ini. Rumah ni kita dah lama tak masuk, tak tahu berapa tahun, belas tahun agaknya. So alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu di sini, dapat bertadarus. Inilah kali pertama yang kita buat tadarus, tak ada online. Mudah-mudahan akan datang pun kita akan dapat buat. Mudah-mudahan generasi yang bawah-bawah kita pula yang boleh take over ke,
lead sebab semua dah apa ni umur juga kan. Tapi tak lampau rasa kalau kita boleh buat macam majlis macam ni, tapi kalau kita dapat jemput ustaz ke apa, kasi kita tazkirah pun baguslah, kita pilih apa-apa subjek yang kita nak dengar kan. Yang banyak guide lah, guide us untuk generasi yang bawah ni. So itu je daripada Mak Lang. Faizal as a apa ni, generasi yang dulu-dulu masih kecil-kecil lari-lari rumah ni kan sampai goyang-goyang. Ada apa nak tambah? Cakap dah sikit, awak semua dah jadi bapak-bapak dah sekarang. Mana tahu ada memory yang apa awak nak sebut yang tak ada. Tak ada. Dia kata dia panggil Pak Dor, masa tu dia panggil duduklah tuan. Dia panggil tuan. Dia cakap, ni mana sebab? Oh, okey, dia tarik tangan dia salam. Itu satu dia kata, kau tak nampak? Saya kan, nampak apa bang? Kau tak nampak malaikat dah masuk? Dia kata, kita dengar tu macam mulu-mulu tuan tu dia nampak malaikat dah masuk. Dia tanya, pintu dah buka, orang muar dah datang tidak? Itu dia tanya kan. Jadi bila kita duduk sini di situlah tempat dia dimandikan, di situ tempat dikafankan, di situ arwah mak dimandikan, di situ tempat dia dikafankan. Dia duduk sini, memori itu semua datang. Tapi apakah memori yang paling lekat dalam hati kita adalah nasihat. Mak Long pun banyak beri nasihat, Mak Long pun beri nasihat, Mak Long pun beri nasihat. Tapi nasihat-nasihat yang datang ni ada satu tempoh masanya, nasihat tu dah tak ada lagi tau. Macam ni anak-anak ni yang dekat yang dah kahwin, dah ada isteri, dah ada suami. Dalam hidup kamu sekian, seolah-olah kamu main bola sepak. 4 corners of the field ada spotlight untuk menerangkan permainan kamu. Dalam hidup kita ada 4 spotlight. Mak kita, bapak kita, mak mentua kita, bapak mentua kita. Apa masalah kita boleh balik pada dia. Kita akan tanya pada dia. Tapi macam kami semua ni, spotlight dah tak ada. Kami lah terpaksa jadi spotlight bagi semua. And you all ada spotlight untuk ditanya, untuk kita nasihatkan dan sebagainya. Akan tiba satu peringkat nasihat tu dah tak ada lagi. Tapi kita akan reflect nasihat tu betapa banyak. Bukan saja mak bapak, bukan saja pak saudara, mak saudara, bukan saja pak long dan mak long, tetapi cikgu, kawan-kawan, daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada ustaz, daripada pak imam. Segala-galanya datang pada kita. Tapi nasihat tu kita buat macam mana? Sama ada kita nak ikut nasihat itu supaya kita akan menjadi manusia yang boleh mencapai kejayaan, atau kita tak nak pandang nasihat itu, kita akan menjenam ke lubang kehinaan. Jadi nasihat order is reflect tiap-tiap nasihat yang mak bapak beri. Reflect nasihat yang pak imam beri, yang ustaz beri, yang cikgu beri. Dan because dalam hati kita ni ada satu suara yang dikatakan suara hati, your conscience. Conscience ni lah yang kita tak berani langgar. Mumpamanya kita nak mencuri, kita tak akan nak mencuri sebab apa? Suara hati kita kata ini salah. Ini adalah sifat Allah yang datang pada kita, nama Allah yang ada pada kita. Kita tak berani nak buat benda itu. Tapi kalau kita berani buat yang betul, kita akan rasa bersing. You can never feel easy because you have done something wrong. Jadi ingatlah, nasihat ni sama ada kita nak ambil dan menjadikan kita manusia yang hebat, atau kita nak menjadi manusia yang hancur lebur. Jadi mana nak buat satu cerita je kan. Cerita ni sebenarnya pada masa itu ada satu maharaja yang sangat zalim, teramat sangat zalim, seolah-olah dia tahu segala-galanya dalam dunia ni. Tiba-tiba ada orang kata, maharaja, ada satu orang tua yang duduk dalam hutan sana kan. Dia mengetahui perkara-perkara yang orang tua tak tahu kan. Tapi dia pun, maharaja dulu dia cerita dulu, dia geram, dia marah, dia kata, bawa orang tu kemari kan. Aku nak uja ilmu dia macam.
Jadi bawa pada Maharaja tu nak uja dia. Dalam tangan dia ada seekor burung kecil dia kan. Long, Kanga dan abang juga, adik dan semua yang hadir. Terima kasih kita dapat berkumpul. Harap akan berkumpul lagi di sini ataupun di tempat lain. Jadi kita terus kuatkan buku kita lah. Dan setiap kali kita berkumpul mesti ada sesuatu yang bermanfaat lah untuk yang dah tak ada ataupun yang masih ada lagi. Dan terus berukhuwah. Pesan hanya satu, iaitu jangan tinggalkan Al-Quran. Itu saja. Okay. Assalamualaikum. Suka menyenangkan aku nak makan lebih banyak ni dah. Time ni lah. Besok apa? Besok makan sikit. Azhar dah makan belum? Cakap lah kat situ. Esok makan sikit. Esok makan sikit. Makan banyak. Apa Azhar? Dah makan belum? Saya tengok gambar orang. Hafiz, tolong masak apa? Ikan nila ni. Ada. Okey, semua sekali tengok sini, tengok kamera sini. Okey, siapa yang ada jalan cakap. Bil apa? Betul ke?